Bertemu kembali. Esok Harimau Malaya bakal menentang Vietnam bagi pertembungan aksi pusingan kedua kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2021. Dan bagi mengulas mengenai pertemuan penting buat Malaysia ini, bersedia secara Skype ketika ini wartawan Astro Arena Zulhimi Zainal Azam yang bersedia berketika ini. Zul, kalau kita melihat dalam kumpulan G, mungkin Vietnam ini di tangga teratas dengan 14 mata. Bagaimana untuk kita melihat jangkaan pertemuan Malaysia dan juga Vietnam nanti? Okey Najib, first kali saya menjagakan perlawanan malam ini berlangsung sengit dan saya pasti mendebarkan untuk seluruh penyokong dan peminat dan rakyat Malaysia terutamanya, kerana inilah perlawanan yang saya boleh katakan misi wajib menang, hidup atau mati, yang akan menentukan peluang Malaysia layak lebih awal dalam Piala Asia 2023. Jadi tiada pilihan lain, pasukan negara perlu dan wajib mengutip tiga mata bagi memastikan pasukan negara mampu melunaskan misi itu. Tetapi saya melihat ini adalah misi sukar buat skuad negara berdasarkan tiga faktor. Faktor pertama adalah pasukan Vietnam berjaya ataupun tidak pernah kalah menentang Malaysia dalam 4 perlawanan terakhir sejak 2018 Piala Suzuki AFF, di mana aksi terakhir mereka menang 1-0 di Hanoi pada 2019. Faktor kedua, pasukan Vietnam hanya dibolos 1 gol sahaja dalam kempen kelayakan setakat ini. Dan faktor ketiga, pasukan negara berada dalam prestasi yang kurang baik. Itu yang saya boleh simpulkan untuk aksi yang akan berlangsung pada malam ini. Tapi kita mengharapkan pasukan negara mampu mencipta kejutan. Kalau kita lihat berdasarkan dengan pertemuan dengan UAE sebelum ini, Zul, pemain-pemain naturalisasi ini teruk dikritik berhubung dengan prestasi mereka sebelum ini. Bagaimana untuk kita membaca strategi pada malam ini yang akan disusun untuk pemain Malaysia? Okey, sudah pasti kalau melihat kepada kemahuan penyokong, kemahuan netizen di luar sana, mereka tidak mahu sama ada Guilherme Di Paula ataupun Ridwan Krasniqi beraksi dalam pertemuan menentang Vietnam malam ini. Tetapi saya menghubungi ataupun mengekori rapat perkembangan latihan pasukan negara, saya masih merasakan kudrat khidmat Guilherme Di Paula masih ditagih di jentera serangan sambil dibantu Ridwan Krasniqi di bahagian tengah. Tetapi inilah peluang terbaik, saya boleh katakan peluang kedua ini harus dibuktikan dengan aksi yang terbaik saja untuk membantu Malaysia mencatatkan kemenangan. Saya melihat hanya akan berlaku sedikit pertukaran. Kemasukan Brandon yang sebelum ini digantung perawanan memungkinkan pemain ini kembali beraksi, akan menggantikan tempat Syamir Kutiaba. Lain-lain pemain saya menjagakan kesebelasan yang hampir sama untuk skuad Harimau Malaya malam ini, Najib. Okey, kita juga memberikan tumpuan, Zul, kepada UEFA Euro 2020 ini. Kita melihat perlawanan antara Turki dan juga Itali. Dan kali ini kita melihat kali kelima Turki berjaya layak ke Euro. Mungkin apa yang boleh kita jangkakan untuk Euro 2020 pada kali ini? Okey, aksi Euro pun akan berlangsung sekitar malam ini selepas aksi Malaysia tu bolehlah sambung Euro kan. Jadi saya rasa Euro kali ini cukup menarik, cukup mengujakan kerana saya menjagakan banyak pasukan yang akan menampilkan aksi yang luar biasa. Saya memfokuskan kepada pasukan Perancis kerana pasukan Perancis hadir dengan reputasi sebagai juara Piala Dunia dan naib juara Euro 2016. Saya rasa pasukan ini adalah dalam momentum yang cukup baik untuk mara lebih jauh dalam edisi kali ini. Pemain-pemain seperti Mbappe, Pogba ataupun Hazard yang akan menjadi taruhan utama kepada skuad Lebler ini dalam kempen Euro 2021 ini. Okey, Zul, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami berkongsi tentang dua perkara, iaitu Piala Asia dan juga Piala Dunia, dan juga kita melihat kepada UEFA Euro 2020. Terima kasih, Zul.